Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Khazanah Ilmuwan. Pada minggu ini kita akan menyambung perbincangan kita yang lalu tentang persoalan ghurur. Kita telah menyebut 3 golongan selama dalam lebih pada 40 siri yang lalu. Kini kita telah sampai pada siri yang ke-48. Dalam 47 siri yang lalu kita telah menyebut makna ghurur, kemudian golongan-golongan yang ditimpa ghurur. 3 golongan telah kita sebut, iaitu yang pertama golongan ahli ilmu. Di bawah ahli ilmu ini ada berbagai-bagai macam manusia. Kemudian yang kedua ahli ibadat. Di bawah ini pun kita telah sebut berbagai-bagai macam manusia dan berbagai-bagai bentuk ghurur yang menimpa mereka. Yang terakhir yang kita sebut sebelum ini adalah ghurur yang menimpa golongan ahli tasawuf. Itu pun kita sebut berbagai-bagai golongan ataupun puak yang semuanya kita golongkan sebagai ahli tasawuf. Pada minggu ini kita akan menyebut golongan yang terakhir. Golongan yang keempat iaitu kaum hartawan. Dan dari kalangan kaum hartawan ini ada berbagai-bagai puak, berbagai-bagai ragam. Dan daripada itu timbul berbagai-bagai jenis ghurur. Ghurur yang datang daripada punca yang berbagai-bagai. Cuma mereka ini semua digolongkan sebagai kaum hartawan. Kerana mereka ini memiliki harta. Setengah daripada mereka ini, setengah daripada kaum hartawan ini adalah mereka yang gemar membina masjid, sekolah, tempat-tempat rehat, tempat-tempat persinggahan. Kalau zaman dahulu, tempat-tempat rehat kuda. Orang yang dalam perjalanan yang jauh perlukan tempat untuk kudanya diberi rehat dan minum dan makanan. Itu tempat-tempat yang pada zaman kita ini mungkin R&R lah, rawat dan rehat. Jadi mereka gemar menggunakan harta mereka untuk membina tempat-tempat seperti ini. Jadi pada zahirnya mereka melakukannya untuk kepentingan orang ramai. Dan mereka pastikan nama-nama mereka ditulis sebagai penyumbangnya. Ini tempat ini, masjid ini dibina oleh siapa? Tempat rehat ini dibina oleh siapa? Tujuannya supaya nama penyumbangnya terus diingati dan kekal kesannya sampai selepas mati. Mereka menyangka bahawa mereka berhak mendapat keampunan dengannya. Sedangkan sebenarnya mereka telah terpedaya. Kerana 2 sebab. Yang pertama, mereka telah membinanya dengan harta yang mereka perolehi secara zalim. Belum pasti dapat keampunan. Tengok dahulu daripada mana datang harta. Kalaulah harta itu yang mereka kononnya gunakan untuk kebajikan, bila diselidiki datang daripada harta yang diperolehi secara tidak sah, secara zalim, secara haram, melalui rampasan, rasuah dan apa sahaja cara yang haram. Jika itulah puncanya, maka mereka telah mendedahkan diri kepada kemurkaan Allah. Disebabkan cara harta itu dihasilkan. Dan mereka juga mendedahkan diri kepada kemurkaan Allah dengan sebab cara ia dibelanjakan. Dua-duanya tidak sah. Yang wajib mereka lakukan adalah berhenti dari mengambilnya. Maka mereka telah menderhaka kepada Allah dengan sebab mengambilnya. Dan kewajipan mereka adalah bertaubat, kembali kepada Allah dan mengembalikan harta-harta yang mereka rampas dan ambil cara tidak sah itu kepada pemiliknya. Sama ada dengan ainnya, harta itu sendiri, ataupun dengan gantinya, sekiranya itu sudah tidak
Sekiranya tidak dikembalikan kepada pemilik asal, maka wajib dikembalikan kepada waris-warisnya. Sekiranya mangsa yang dizalimi itu tiada waris, maka wajib dibelanjakannya ke arah maslahah terpenting. Barangkali yang terbaik adalah membahagi-bahagikannya kepada orang miskin. Tetapi mereka tidak melakukannya kerana takut diketahui oleh orang ramai. Lalu mereka membina bangunan untuk disewakan. Dan tujuan pembinaannya pula adalah untuk riak, untuk mendapat pujian. Dan hasrat mereka adalah mengekalkannya, untuk dikekalkan nama mereka tercatat padanya. Bukan untuk menghasilkan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi kalau duit itu sendiri pun daripada sumber yang haram, janganlah diharapkan perbuatan yang pada zahirnya baik itu akan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, mereka menyangka diri mereka ikhlas dan bermaksud baik apabila membelanjakan wang untuk pembinaan bangunan. Kalaulah seorang dari mereka ini dipaksa membelanjakan 1 dinar dan tidak ditulis namanya pada tempat di mana ia dibelanjakan, nescaya berat hatinya untuk melakukannya dan tidak sekali-kali dia merestuinya. Sedangkan Allah melihatnya sama ada ditulis namanya atau tidak. Jadi tujuan dia nakkan nama. Jadi kalau nama itu tidak ditulis ataupun diletakkan syarat, boleh nak buat bangunan. Tapi dengan syarat tidak boleh ditulis nama penyumbangnya. Nak buat ke tidak? Tak nak buat. Hatta kalau 1 dinar sekalipun, dah tak nak. Kerana apa? Kerana tujuan dan niatnya adalah kerana inginkan pujian, inginkan nama. Jadi, semua itu adalah kerana dia mahukan perhatian manusia. Bukannya perhatian Allah. Jadi, semua itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Jadi, barang siapa yang menyangka dia mendapat keampunan dengan cara itu, maka dia telah terpedaya. Kalau dia tidak menyangka dia dapat pengampunan, okey lagi kita kata. Ini dia sangka dia telah melakukan kebaikan. Dia sangka dia mendapat keampunan dengan sebab perbuatannya itu, maka dia telah terpedaya. Seterusnya, ada pihak yang lain, ada puak yang lain, golongan yang lain, barangkali mendapat harta dengan cara yang halal. Yang kita sebut tadi, yang dapat harta dengan cara yang haram. Kemudian belanja buat masjid. Yang ini, barangkali mendapat harta dengan cara yang halal. Dan membelanjakannya untuk masjid juga. Akan tetapi mereka terpedaya. Dari 2 sudut. Yang pertama, riak dan mahukan pujian. Walaupun harta yang halal, akan tetapi tujuannya itu riak. Tujuannya mahukan pujian. Kerana dia barangkali mempunyai jiran. Atau di tempatnya, di persekitarannya, di kampungnya ada orang fakir. Membelanjakan harta kepada mereka lebih penting. Lebih baik dan lebih utama dari membelanjakannya untuk membina masjid dan menghiasnya. Akan tetapi lebih mudah bagi mereka untuk membelanjakannya untuk masjid. Kenapa masjid itu besar? Orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Jadi, lebih mudah baginya untuk membina masjid dan menghiaskannya. Jadi, nyatalah bahawa tujuannya untuk menunjukkan kepada manusia. Yang kedua, dia berbelanja untuk menghias masjid dan mencantikkannya dengan ukiran-ukiran yang ditegah dan mengganggu tumpuan orang-orang yang bersembahyang dan mencuri perhatian mereka, sedangkan tujuan sembahyang adalah khusyuk dan hadir hati. Sedangkan yang demikian itu merosakkan hati orang-orang yang bersembahyang dan merosakkan pahala mereka. Jadi orang yang pergi masjid, elok-elok pergi masjid untuk sembahyang, untuk mendapat khusyuk, tiba-tiba melihat masjid itu dihias dengan begitu rupa. Dan tertariklah pandangan mereka kepada semua itu. Kepada ukirannya, kepada tulisannya, kepada kapetnya, sampai tidak khusyuk orang yang sedang bersembahyang itu. Jadi rosak pahala sembahyang.
Jadi semua kesalahan itu kembali kepada tuan masjid lah. Sedangkan dia pada masa yang sama terpedaya dengan amalannya itu. Dia menyangka dia telah buat benda yang baik. Dia menyangka masjid yang dia bina itu menjadi wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dia juga terdedah kepada kemurkaan Allah. Sedangkan dia menyangka dia mentaatinya dan mematuhi perintahnya. Kerana apa yang dia buat ialah mengelirukan hati para hamba Allah dengan perhiasan-perhiasan masjid. Jadi barangkali dengan sebab perbuatannya itu, maka mereka semua itu pun jadi mencintai perhiasan dunia dan mahukan perkara yang sama di rumah-rumah mereka dan sibuk berusaha untuk mendapatkannya. Jadi pergi ke masjid, tengok ukiran-ukiran, cantik ukirannya, dan merasa kagum dan merasa ingin ukiran yang sama dapat dibuat di rumahnya. Maka berusaha keraslah dia untuk mendapatkannya. Jadi semua jadi cinta kepada perhiasan dunia dengan sebab perbuatannya itu. Jadi semua itu adalah merupakan kesalahan di sisi Allah. Dan kesalahan itu ditanggung olehnya. Kerana masjid itu adalah tempat untuk tawaduk. Tempat untuk menghadirkan hati bersama Allah. Kata Malik bin Dinar, 2 orang lelaki telah datang ke masjid. Lalu seorang berhenti di hadapan pintu dan berkata, orang seperti aku tidak layak memasuki rumah Allah. Lalu 2 malaikat mencatatkannya sebagai seorang yang benar di sisi Allah. Maka demikianlah sepatutnya dimuliakan masjid-masjid, iaitu dengan melihat bahawa mengotorkan masjid dengan kemasukannya ke dalamnya itu adalah suatu jenayah terhadap masjid. Jadi nak masuk ke masjid tu terasa diri kita ini terlalu hina. Nak masuk ke masjid, nak masuk ke rumah Allah. Ini adalah kerana sifat tawaduk. Tapi sebaliknya orang ini yang menghias masjid ini melihat bahawa mengotorkan masjid dengan benda haram atau dengan perhiasan dunia sebagai pemberian kepada Allah. Dia menyangka bila dia menghiaskan masjid itu dengan hiasan yang indah-indah, hiasan yang hebat-hebat, maka itu semua adalah pemberian kepada Allah. Tidak. Pada hakikatnya tidak. Telah berkata kaum Hawariyun kepada Al-Masih. Kaum Hawariyun ini pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Pengikut-pengikut Al-Masih. Mereka digelar Hawariyun. Kata mereka kepada Nabi Isa, lihatlah masjid ini, alangkah cantiknya. Lalu jawabnya, umatku, umatku, demi kebenaran aku berkata kepadamu, tidak sekali-kali Allah meninggalkan pada masjid ini suatu batu pun berdiri di atas batu yang lain, melainkan dia binasakannya dengan sebab dosa ahli-ahlinya. Sesungguhnya Allah tidak sama sekali pedulikan emas atau perak, dan tidak juga batu ini yang engkau kagumi. Sesungguhnya yang paling dicintai di sisi Allah adalah hati-hati yang baik, dan dengan sebabnya Allah memakmurkan bumi, dan dengan sebabnya ia binasa sekiranya ia tidak lagi demikian. Jadi masjid itu hanyalah binaan, batu, kayu, mungkin ada kaca, besi yang dihias, yang diukir, yang dibentuk menjadi rupa-rupa yang cantik pada pandangan mata. Akan tetapi adakah itu yang Allah mahukan? Adakah itu yang Allah mahukan dari hambanya, masjid yang cantik? Tidak. Yang Allah mahukan adalah ketakwaan, tawaduk, ketaatan kepadanya, yang memakmurkan masjidnya dengan ikhlas, yang memakmurkan masjidnya dengan ibadat, bukan binaan-binaan. Kerana binaan itu hanyalah batu bata yang tidak bernyawa, yang tidak bernilai pun di sisi Allah.
Bahkan itu semua termasuk dalam perhiasan dunia. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddimaru alaikum." Apabila engkau menghias masjid-masjidmu dan mencantikkan mushaf-mushafmu, maka kebinasaan akan menimpamu. Ini adalah amaran. Apabila rupa luar itu yang diutamakan, sehingga tertutup rupa batin. Maksud dan tujuan yang sebenar. Masjid. Maksud dan tujuan sebenar. Al-Quran. Maka masjid itu dihias-hiaskan. Sedangkan fungsi dan juga tujuannya yang sebenar tidak lagi ada. Begitu juga dengan mushaf. Dihiasi dengan indah sekali. Dengan bunga-bunga, dengan hiasan-hiasan yang cantik. Dan dibaca pula dengan bacaan yang indah. Akan tetapi tidak difahami maksud dan maknanya dan tujuannya yang sebenar. Maka pada masa itu, amaran Rasulullah SAW, kebinasaan akan menimpamu. Jadi kita lihatlah benar atau tidak hadis ini. Dengan memerhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Kemudian dikata Al-Hasan radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yabniya masjid al-Madinati atahu Jibril alaihi salam faqala lahu ibnihi sab'ata adru'in tulan fis sama' wala tuzakhrifuhu wala tanqushhu." Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu membina Masjid Al-Madinah, Masjid Madinah, telah datang kepadanya Jibril, lalu dia berkata kepadanya, binalah ia setinggi 7 depa ke langit. Itu tingginya. Jangan hiasinya atau ukirinya. Itu pesanan Jibril alaihissalam. Apa maksud? Adakah itu bermakna haram? Itu tidak bermakna haram, akan tetapi itu adalah peringatan terhadap fungsi dan tujuan sebenar masjid. Kalau masjid dihias sekalipun, janganlah sampai kepada hilang tujuan dan matlamat asal masjid itu dibina. Maka gururnya orang ini adalah berpunca dari sangkaannya bahawa yang mungkar itu ma'ruf, lalu dia berpegang kepadanya. Dengan sebab itulah maka dia lebih gemar membina dan menghias masjid daripada membantu fakir miskin. Daripada katakanlah dia seorang yang kaya, maka mungkin dia boleh menggunakan kekayaannya itu untuk membantu anak-anak fakir miskin yang perlukan beasiswa, perlukan biaya untuk meneruskan pengajian umpamanya. Akan tetapi bantuan yang seumpama itu tidak begitu nyata pada pandangan mata. Tidak begitu dilihat oleh orang. Berbeza dengan masjid yang tersergam indah. Kerana setiap orang akan berbicara tentangnya. Setiap orang yang lalu lalang akan bertanya, ini masjid siapa? Siapa yang membinanya? Maka dengan sebab itu, apabila dia mempertimbangkan bagaimana untuk membelanjakan hartanya yang halal itu, yang kita sebut harta yang diperolehi secara halal itu, maka keutamaan yang diberikan adalah kepada pembinaan masjid, kerana tujuannya bukanlah kerana Allah, sebaliknya untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Seterusnya, ada pula golongan dermawan yang gemar membelanjakan harta dengan cara bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Yang tadi gemar membina masjid, yang ni tak. Yang ni suka bersedekah kepada fakir miskin. Tapi masalahnya, dia menuntut diadakan sempena dengannya perhimpunan besar. Kalau beri secara senyap-senyap, tak suka. Kalau nak berikan bantuan,
maka kita kena buka kemah besar-besar dan maklumkan kepada semua orang agar diketahui ada majlis pemberian sedekah oleh si fulan dan si fulan diadakan. Dia nak supaya diadakan perhimpunan-perhimpunan besar. Manakala orang-orang fakir miskin dipilih dari kalangan orang-orang yang kebiasaannya suka berterima kasih dan menghebahkan kebaikan. Mereka tidak suka bersedekah secara rahsia dan menganggap seorang fakir atau miskin yang menyembunyikan apa yang diambil. Tak beritahu apa-apa, senyap, ambil senyap-senyap saja. Seolah-olahnya orang itu telah melakukan jenayah. Apa jenayahnya? Jenayah tidak berterima kasih. Sedangkan kalau boleh, dia nak orang tu bercerita. Siapa yang bagi, dan puji dia pula dia lagi di hadapan orang lain. Orang yang begitu, yang dia pilih untuk diberikan bantuan, untuk diberikan sedekah. Barangkali mereka gemar bersedekah pada musim haji. Lalu mereka mengerjakannya berkali-kali, sedangkan jiran-jirannya sendiri kelaparan. Mentang-mentang dia ada duit banyak, maka tiap-tiap tahun dia kerjakan haji. Tanya, kenapa kerjakan haji setiap tahun? Saya bukan semata-mata nak pergi haji. Akan tetapi, pergi haji serta bersedekah. Dia nak bersedekah di mana? Di Mekah sana. Dahlah bersedekah. Dilakukan pula di tanah suci. Maka mereka menyangka itu adalah sebesar-besar kebajikan. Lebih besar daripada bersedekah di tempat lain. Dia lupa bahawa jirannya sendiri kelaparan. Jirannya sendiri, yang duduk di sekeliling rumahnya kelaparan. Dia duit banyak. Bukan setakat boleh mengerjakan haji setiap tahun. Bahkan semasa di Makkah, dia boleh taburkan duitnya untuk bersedekah kepada fakir miskin di sana. Jirannya sendiri kelaparan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada akhir zaman banyak orang mengerjakan haji tanpa sebab. Hanya semata-mata kerana perjalanan mudah bagi mereka dan rezeki mereka melimpah ruah. Ini kata Ibnu Mas'ud 1400 tahun dahulu. Dan memang benar. Ini keberkatan yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Mas'ud. Dia bukan bercakap sembarangan, orang dahulu. Orang-orang yang soleh. Kata-kata mereka itu bukan seperti kata-kata kita. Kata-kata mereka itu adalah petunjuk daripada Allah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, banyak orang yang buat haji tanpa sebab. Sebab apa? Ada sebab. Sebab apa? Perjalanan mudah. Mana dia tahu? Perjalanan mudah. Ternyata sekarang ini perjalanan sangat-sangat mudah. Dalam masa 8 jam, berapa jam saja. Sampai kita dah 8 jam. Daripada negara kita boleh sampai ke Arab Saudi. Selesa pula tu. Selamat lagi. Jadi, oleh sebab perjalanan mudah, oleh sebab harta yang banyak, maka ramai orang mampu untuk mengerjakan haji. Akan tetapi mereka kembali tanpa mendapat pahala atau kebaikan. Salah seorang dari mereka terjatuh dari belakang untanya, sedangkan jiran sebelahnya hanya melihat dan tidak membantunya. Itu gambaran keadaannya. Betapa manusia amat mementingkan diri dalam perjalanan pergi buat haji itu sendiri pun. Kalau sekiranya ada seseorang terjatuh dari untanya, tak ada siapa pun yang peduli. Tak ada siapa yang membantu. Kata Abu Nasr At-Tammar, seorang lelaki datang mengucapkan selamat tinggal kepada Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith ini seorang sufi di Baghdad. Jadi kata Abu Nasr At-Tammar, ada seorang lelaki datang berjumpa Bishr bin al-Harith nak mengerjakan haji. Nak ucap selamat tinggal kerana dia nak pergi kerjakan haji. Jadi dia kata kepada Bishr bin al-Harith, aku berhasrat nak menunaikan haji. Adakah sesuatu yang engkau ingin aku kerjakan? Nak pesan apa-apa? Nak kirim apa-apa? Dia tanya kepada Bishr ibn al-Harith. Mungkin Bishr ibn al-Harith ini sebagai seorang sufi,
seorang yang dihormati, seorang yang dimuliakan. Jadi jemaah ni bila sebelum pergi mengerjakan haji, nak tanyalah. Kalau ada apa-apa yang dia nak kirimkan, maka jawab Bishr bin al-Harith, berapa banyak perbelanjaan yang kau sediakan? Jawab dia 2,000 dirham. Apa tujuanmu mengerjakan haji? Mendapatkan zuhud? Rindukan Baitullah? Atau mengharap keredaan Allah? Jawabnya mengharap keredaan Allah. Lalu kata Bishr, kalau begitu, kalau sekiranya engkau dapat perolehi keredaan Allah, sedangkan engkau berada di rumah, tak payah keluar, tak payah pergi haji, dan engkau dermakan 2,000 dirham dengan yakin terhadap keredaan Allah, adakah engkau akan lakukannya? Jawab dia, ya. Katanya, kalau begitu pergi. Berikan 2,000 dirham itu kepada 10 orang. Beri kepada orang berhutang untuk membayar hutang. Kepada si fakir untuk memperbaiki kehidupannya. Mungkin dia boleh mulakan perniagaan. Mungkin dia boleh bayar hutang-hutang dia yang lain. Untuk anak yatim. Untuk ketua keluarga. Untuk keperluan keluarganya. Dan lain-lain sebagai contoh. Ataupun sekiranya kuat hatimu, beri kepada seorang saja. Lakukanlah perbuatan itu kerana, kata Bishr, perbuatanmu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim dan memberikannya harapan, menghapuskan kemudaratan, membantu yang lemah, itu lebih baik dari 100 haji selepas haji yang wajib. Haji yang wajib dah selesai. Jadi dalam kes orang ini, Bishr pun tahu, orang kampung dia. Bishr pun tahu, dia dah haji dah. Apa lagi keperluan untuk dia pergi lagi? Kalau pergi lagi pun itu sunat. Sunat sahaja. Dan yang sunat tidak boleh mengatasi keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain seperti yang disebutkan tadi. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, orang Muslim. Memberikannya harapan, menghapuskan kemudaratan, membantu yang lemah. Itu semua adalah merupakan amal-amal kebajikan yang lebih baik dari 100 kali haji selepas haji yang wajib. Jadi Bishr kata secara terus terang, bangun dan keluarkannya sebagaimana yang aku telah perintahkan kepadamu. Jika tidak, kau nyatakan kepadaku apa sebenarnya niatmu. Jadi Bishr ni orang sufi, ni sufi yang tulen, yang sejati ni, Allah Ta'ala berikan kepada mereka pandangan batin, mata hati yang kita tak boleh nak sorok-sorok, nak sembunyi-sembunyi. Jadi jemaah ni sebenarnya niat dia lain, tapi dia telah berbohong kepada Bishr bin Harith. Wahai Abu Nasr, katanya, hatiku berat untuk meneruskan perjalananku. Maka itulah niat dia yang sebenar. Lalu Bishr pun tersenyum dan mendekatinya. Apabila harta dikumpulkan dari perniagaan yang haram dan syubhat, nafsu akan menuntutnya segera dibelanjakan. Maka ditunjukkanlah amal-amal yang baik, sedangkan Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas dirinya untuk tidak menerima melainkan amalan yakin. Ini adalah merupakan kata-kata yang berat daripada Bishr. Maknanya, engkau, apa yang jemaah itu ingin lakukan hanyalah merupakan runtunan hawa nafsunya. Runtunan hawa nafsunya semata-mata. Sedangkan dia telah terpedaya dengan menyangka bahawasanya amal yang dia lakukan itu adalah amal yang baik. Siapa yang kata haji itu bukan amalan yang baik? Sememangnya pada zahirnya ia adalah amalan yang baik. Akan tetapi amalan yang baik sekalipun, seperti yang telah kita bahaskan beberapa minggu yang lalu, amalan yang baik sekalipun ada keutamaan-keutamaannya. Kalau sekiranya keutamaan-keutamaan itu dilanggar, tidak diraihkan, maka amal yang baik itu pun boleh bertukar menjadi amalan yang tidak baik. Bertukar menjadi maksiat pula. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita tentang
orang kaum hartawan ini dan apakah ghurur yang menimpa mereka pada perjumpaan yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.